forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Mahfud Umar tentang isu The Greater Kedah. Saya baca detail sedikit. The Greater Kedah untuk dicapai menjelang 2050 MB Kedah. Saya baca detail lagi. Blueprint atau rangka tindakan The Greater Kedah merupakan satu hala tuju untuk dicapai dalam tempoh menjelang 2050. Kita dengar respon detail daripada Datuk Mahfud Umar. Dia akan minta komen macam biasa. The Greater Kedah. Dia kata kat saya, bukan saya tanya, dia kata kat saya, dia kata apa benda baru doktor? Dia tanya saya, doktor orang politik kan? Saya kata ya, saya orang politik. Lepas tu dia kata, dia tengok The Greater Kedah. Dia kata, apa benda barunya doktor? Dia tanya saya. Saya kata tak ada benda baru. Tak ada benda baru. Dia hak lama, tak ada satu pun benda baru. Jadi saya kira apa yang telah diumumkan itu adalah untuk memberi gambaran bahawa Kedah ni sedang membuat sesuatu yang great, yang besar, untuk memberi gambaran bahawa inilah kerajaan yang mampu untuk menjana ekonomi dan mampu untuk memberi limpahan itu kepada rakyat. Padahal yang Prof tadi sebutlah, dia kata tak ada apa yang baru. Tak ada apa yang baru. Apa yang barunya? Apa yang baru? Tak ada. Jadi saya melihat kepada pendetailan, walaupun belum ada dalam bentuk bertulis, blueprintnya yang dibuat oleh yang Prof UM tu, pasal hak buat tu Prof UM juga dulu ni kan, yang berhormat Prof Haim Hilman, dia yang buat blueprint tu kan. Tak ada apa yang baru. Kalau hak baru sikit pun, hak yang kena curi hari tu ni, apa ni, disik tu, apa ni, REE. Kalau hak baru sikit pun, hak lain hak sama. Dari segi pelaburan, tempat pelaburan, petak-petak pelaburan selain daripada KTPC di Bukit Kayu Hitam, di Gurun, benda yang sama. Termasuk apa ni, Rubber City, benda yang sama. Termasuk dari segi cadangan tun pun, untuk padi ni di estate kan, itu benda yang lama. Dan Sanusi pun bercakap masih nak pampasan. Orang kata apa, estate padi ni berkorban ini masih perlu kepada pampasan layak yang diminta daripada federal, yang dibekalkan kepada Penang, masih nak tuntut benda-benda tu. Tak ada benda baru pun. Datuk nampak ya. Saya gini ya, memanglah sebagai sebuah kerajaan ni, memang sepatutnya dia buat begitulah. Sepatutnya dia mesti membuat, kita katakan blueprint ni, satu blueprint yang menyeluruh. Tapi blueprint itu mestilah melihat kepada pertama apa yang ada untuk di-upgradekan, apa yang ada untuk di-upgradekan. Kemudian apa yang baru, yang baru yang perlu menunjukkan kreativiti dan inovasi idea daripada kerajaan semasa. Memanglah kita takkan hapuslah apa yang sedia ada. Macam disebut tadi, petak-petak apa nama orang panggil apa? Tempat-tempat untuk pelaburan. Tempat-tempat untuk pelaburan, macam kuliah Maitek, macam di Bukit Kayu Hitam dan sebagainya. Itu hal lama tu mesti diteruskan, mesti di-upgradekan. Tetapi sepatutnya dia perlu melihat apa dia yang baru. Dia macam orang menega baju raya. Baju raya. Dia bila main kat nak raya, dia kata yang ni new arrival, fashion baru, baju baru ya. Jadi orang jual baju pun boleh fikir, takkanlah hang sebagai sebuah kerajaan bekas profesor, kemudian sambut pula dengan Menteri Besar Serba Tahu, ni, akhirnya yang dibawa ialah jual mimpi. Dia jual mimpi. Jual apa lah mimpi? Tahun 2050 rakyat akan pendapatan 50,000 household income 50,000. Jadi ini saya katakan mimpi. Dia jual mimpi ya. 2050 rakyat. Jadi dia memberikan khayalan kepada rakyat ni untuk 2050 50,000 sebulan. Duduk di zero 50,000 household income. Pendapatan isi rumah kan. Jadi ini yang saya sebut bahawa saya kata ini adalah menjual mimpi kepada rakyat. Tak ada satu benda yang baru yang boleh memberikan faktor wow bahawa kerajaan ini
mampu untuk membawa satu perubahan berbanding dengan apa yang dibawa oleh kerajaan Madani. Banyak benda-benda baru yang dibawa dan akhirnya membawa kepada daripada pelabur-pelabur asing terhadap kemampuan dan kebolehan yang ada kepada kerajaan semasa di dalam peringkat persekutuan. Tapi Greater Kedah ni saya tak nampak lah. Maknanya apa dia hanya jual mimpi yang mengharapkan mereka harap bawa tak apa lambat lagi tu 2050 tunggulah ni kita nak buat panjang lagi 2050 tu dia pun mati lah. dia pun bakal mati. Jadi bagi saya tak nampak. Sebab itu bila kita nak buat blueprint, satu blueprint, kemudian apa pelan tindakan kita, pelan tindakan. Sekarang pelan tindakan pun tak ada. Blueprint pun terlalu umum. Dia mesti bila kita nak buat blueprint ini ialah satu blueprint apa dia? Yang sesuatu yang kita nak capai. Dan sesuatu yang kita nak capai itu mestilah dibuat dalam bentuk yang kita boleh capai. Unjuran dia, anggaran dia bahawa kita boleh capai. Ini dalam management bagi saya. Kalau orang selalu sebut MBO, management by objective, itu maknanya dia buat letakkan satu objektif apa yang dia nak capai, dan sesuatu objektif itu mesti benda yang munasabah yang hang boleh capai. Hanya buat satu objektif yang hang nak capai itu dalam bentuk angan-angan. Ini bagi saya satu benda yang ialah maknanya terawang-awang. Maknanya kalau sampai 2050, sekarang 2024, berapa tahun lagi? Dia adalah plan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, yang pertama sampai 2050 dia mesti ada begitu. Tapi saya tak nampak dalam The Greater Kedah ni, dan mereka pun mengaku perincian itu tidak ada. Tetapi orang akan mempersoal. Saya masih mempersoalkan, macam mana hang nak capai household income sampai 50,000 sebulan? Macam mana hang nak buat benda-benda yang sedia ada ni, kalau yang hang janji kata sekian tahun akan siap tapi tak siap sampai sekarang? Contoh apa dia? Ni Lita Lumba. Lita Lumba tak ada dah tu. Tak ada. Bukan tak siap, look tu. Itu dia menjanjikan Lita Lumba itu 2023 kalau dia siap kan. Tapi apa yang berlaku? Dan dia disebut, saya masih ingat oleh Menteri Besar, dia kata kita akan jual sebahagian tanah yang di situ tu untuk membolehkan kita mendapat pertambahan modal untuk membuat Lita Lumba. Sekarang tak ada. Jadi ini menunjukkan bahawa macam mana The Greater Kedah ini 2050 ini boleh kita lihat satu pencapaian household income itu ialah 50,000. Jadi menunjukkan bahawa bagi saya lah bahawa The Greater Kedah ini adalah jual mimpi. Dia meniaga mimpi. Dia meniaga mimpi kepada rakyat. Kami pergi semayang di Masjid Kampung Baru ni. Kampung Baru mana? Kampung Baru KL lah tu. Kami languk nak tengok ni syarikat hari tu ni. Dekat apa? Syarikat dia kata nak bagi 2.5 bilion untuk nak periduk balik orang kata airport tu. Tengok tak ada lah. Metropolis lah ni. Retropolis lah. Retropolis. Tengok syarikat tu pun tak tahu. Kok saya tak nampak. Saya tengok tak ada. Jadi saya tak, bagi saya betul-betul dia jual agak-angan, dan ini satu benda yang menjadi bahan ketawa lah. Dan saya fikir satu benda yang sangat memalukan lah. Saya pun tak tahu macam mana benda itu boleh, macam dia bentang tergesa-gesa. Sepatutnya dia harus melumatkan bersama dengan pegawai KCS. Pegawai KCS. Tapi macam depa ni nak ambil nama cepat. Saya tak fikir pegawai KCS pun tengok benda tu yang boleh capai. Saya tak nampak pegawai tinggi kerajaan dalam negeri Kedah ni pun rasa puas hati lah. Jadi sepatutnya dia kena lumatkan lagi, dan harus melantik pakar-pakar ekonomi yang lebih berkemampuan untuk melihat. Banyak anak-anak Kedah ni yang merupakan mempunyai kepakaran dalam soal ekonomi untuk negeri ini, sama ada dalam sektor pertanian maupun dalam sektor-sektor perindustrian dan sebagainya. Harus mereka melihat. Jangan kita menggunakan kotak lama. Kita harus melihat kepada kotak baru.
Ya, kita tunggu lepas ni bajet dapat nak bentang pula lagu mana. Mungkin hak tadi tu kita boleh ubah tema lah kot. The Greater Kedah tu kita sebut The Greater Dream. The Greater Dream, mimpi besar. Mimpi tak, besar. tak salah mimpi bagi saya. Tak salah, tapi jangan jual. Jangan jual awal. Mimpi tu kita duduk seorang-seorang mimpi nak menikah anak darah lawa. Contoh kan. Tu dapat dah. Jadi nak mimpi nak menikah anak darah lawa, cantik, lomeh, dai berlit, putih melepak dan sebagainya. Tak salah, tapi tak payah biar bang korang carilah sendiri. Fikir macam mana untuk nak dapat. Jadi macam tu juga untuk nak ke hadapan ni, apa yang kita nak capai ke hadapan tu, kalau kita sendiri pun tidak ada satu keyakinan orang yang buat ni kan. Jadi jangan pergi habang lagi, tapi tak apa. Dalam kepala tu ada. Tapi buat sesuatu yang boleh kita capai. Jadi sepatutnya sekarang ni mereka harus memperincikan. Tapi saya duk fikir macam mana nak capai household income 50,000 sebulan dan juga apa-apa yang lain itu kalau bajet kita pun 700 juta kan. Tu. 700 juta. Jadi saya duk fikir macam mana nak capai. Saya akan perincikan lagi apabila saya dapat dokumen-dokumen tu. Kita akan bincang lagi secara detail satu persatu untuk melihat apakah konten sebenar. The Greater sama The Greater Kedah ataupun Greater Dream, kita akan tengok nanti. The Greater Dream sekarang takatlah ni dia adalah the Greater Dream. Kita ubah dulu setakat ni sebab saya yakin masyarakat di luar sana pun nampak sebagaimana apa yang kita nampak. Nah, yang dah 4 tahun ini pun kita tanya dia, hang buat apa tu masih relevan. Kita tanya dia, hang buat apa 4 tahun? Itu dia jawab, ni aku nak bentang The Greater Kedah. Hang bentang The Greater Kedah, kita tak nampak apa pun. Tak ada apa, memang tak ada apa. Yang hak kata penasihat duduk bentang tu pun tak ada apa juga kan. Dan ini adalah contoh SG4 lah. Kononnya ini di antara negeri yang paling baik membentangkan satu The Greater Kedah dan seumpamanya. Jadi tu Terengganu yang bajet dia lebih besar. Betul kan? Bajet dia lebih besar kan? Lebih besar daripada, kalau tak silap saya lah, daripada Kedah. Dia pun tak berani nak jual mimpi. Dia pun tak berani jual mimpi. Jadi saya kata hebatlah tim Sanusi dengan Hail ni. Seorang profesor serba tahu dan seorang profesor bekas profesor Pusat Pengajian Tinggi yang menjual angan-angan Mak Jenin. Terengganu dia tinggi tu pasal dapat royalty Petronas. Tanpa yang tu Terengganu di antara yang paling rendah income 300 juta lebih. 300 juta. Cuba bayang. Itulah hasil-hasil tanah dan hasil-hasil balak di Terengganu. Kita akan baca detail lagi apa kata Sanusi. Blueprint ini tidak akan menerangkan secara terperinci gerak kerja yang perlu dijalankan oleh setiap agensi dan jabatan, tetapi menggariskan secara umum visi negeri untuk jangka panjang. Oleh itu, sikap proaktif jabatan dan agensi serta pendekatan melakukan kerja tanpa disuruh ialah kunci kepada kerja yang pelafan The Greater Kedah. Kita mai temu kerja apa pada DPM Ibrahim. Assalamualaikum.